Jadi kita nak berbincang ni, walaupun topik kita agak puitis. Dia memang berpuitis kan? Iya. Ya, kita bacakan simptom. Asalkan ada, bolehlah. Cukuplah. Jadi kita bersama seperti biasa pakar motivasi kita di studio. Terima kasih kerana sudi bersama kita sekali lagi. Terima kasih kembali. Ya, Encik Fazli. Ya, saya. Asal ada. Cukuplah. Asal cukup ada ke? cukup. Cukup ke takat tu je? Itulah. Asal ada cukup lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi satu Malaysia. Dan nampaknya pagi ni tajuknya cukup bagus lah. Simptom asal ada. Simptom ni tanda-tanda kadang-kadang gunakan untuk penyakit. Ya, untuk penyakit biasanya. Kadang-kadang gunakan untuk penyakit. Jadi adakah itu satu penyakit? Ini kita akan tengok secara bersama pada pagi ini. Dan saya kira satu sikap lah sebenarnya. Sikap simptom ni sikap asal ada, asal siap. Kalau yang bekerjanya asal siap. Asal buat, kalau menyertai apa-apa pertandingan, asal menyertai. Asal boleh. Asal boleh. Kalau pelajar, asal lulus cukuplah kan. Lepas tu kalau bekerja, asal boleh makan, cukup-cukup makan. Asal hujung bulan macam disebut tadi dapat gaji. Saya rasa itu satu sikap lah sebenarnya. Based on sikap lah. Budaya orang kita sahaja ke? Itu yang saya risau. Saya sangat-sangat risau. Kalau sikap itu akhirnya jadi satu budaya. Risau. Sebab bila satu budaya dia melibatkan satu kelompok yang ramai, dia akan berjangkit dan sangat-sangat membebankan negara satu hari nanti. Dari mana datangnya sikap ni? Sebenarnya ini diri sendirilah, individu tersebutlah. Mungkin juga persekitaran. Disebabkan persekitaran ni budaya persaingan sebelum inilah, ini. Mungkin budaya persaingan sebelum ini tak seberapa hebat. Dalam di negara kita ni tak ditekankan sangat budaya persaingan sebelum ini. Tapi sekarang ini negara sudah mengorak ke satu langkah yang baru. Negara berprestasi tinggi, ekonomi berpendapatan tinggi, semuanya berkait dengan persaingan. Dan sekarang ni baru diperkenalkan, saya pun belum berapa faham tentang SBPA, skim baru perkhidmatan awam. Pun saya fikir mungkin berkait rapat dengan persaingan, kecekapan. Jadi kita risau kalau puncanya kerana diri sendiri, kita risau kesannya akan berjangkit melibatkan diri sendiri juga. Kalau bukan persaingan, mungkin penambahbaikan diri. Itu betul. Mungkin yang ditekankan. Tapi kalau kita lihat di bangku sekolah pun kita diukur dengan menggunakan skala akademik. A, B, C ataupun D. Dan kepada pelajar yang mungkin rasa diri dia sukar untuk belajar, dia kata mungkin saya dapat C pun cukuplah. Jadi target dia itu tetap C. Dia tak akan target A. Mengapa? Okey, itulah sebenarnya satu sikap. Bila ada satu sikap dalam diri, asal ada, asal lulus, cukup-cukuplah, cukup-cukup makan. Saya rasa satu sikap yang sangat negatif sebenarnya. Kalau kita nak capai kecemerlangan dalam hidup, kita nak capai sesuatu yang tinggi, kita kena letak satu target yang tinggi. Barulah kita berusaha untuk capai ke arah tersebut. Memang bukan mudah. Semua benda yang kita nak buat bukan mudah. Semua benda yang kita nak buat bukan datang terbentang luas di depan mata kita, bukan. Jadi sekurang-kurangnya kita sebagai individu, kita kena letak apa yang kita nak capai dalam hidup. Sekurang-kurangnya tinggi dulu, letak target yang tinggi dulu tapi reasonable. Tapi biarlah benda tu bersesuaian dengan tahap pencapaian diri. Biar itu logik. Letak target yang tinggi, kita berusaha untuk capai sebaik mungkin, barulah kita berserah. Bukannya letak target awal-awal lagi dah target rendah. Saya rasa kita akan capai lagi lebih rendah kan. Baiklah, terima kasih saya nak kongsikan kiriman Al-Fazir Mali, katanya asal ada cukuplah. Inilah kata-kata hikmah yang paling bermakna. Gelap pula dia kan. Dan kita ada Chief Qadam, katanya sifat ni harus dijauhkan, tapi kadang ada juga yang kerja tak cukup dengan pendapatan tapi masih juga bekerja dengan ikhlas hati, tapi masih juga orang tak nak hargai dan kadang tak cukup makan, siapa nak jawab. Dan satu lagi, Bobo Tuan Putra, katanya simptom ini akan beri kesan kepada penyakit budaya ala kadar dan cukup makan. Generasi Y, ayo kita cari vaksin penyakit ini. Jadi vaksinnya di sini. Vaksinnya di sini. Pertamanya lah saya nak sebut perkara ini supaya kita boleh memberitahu diri kita sendiri, memberitahu sahabat-sahabat di luar sana. Pertama, dunia sekarang dunia persaingan.
Selalu saya sebut di mana-mana, life is a competition. Hidup itu satu persaingan. Dunia sekarang, kita nak ke tak nak, kita terima kita tak terima, kita bersedia atau tidak, dunia itu satu persaingan sekarang. Hidup satu persaingan. Kalau kita lemah, kita akan ketinggalan. Kalau kita tak berdaya saing, kita akan ketinggalan. Jadi Pertama, vaksinnya kita letak diri kita bahawa kita kena cari sesuatu untuk kehidupan kita yang lebih baik. Okey, saya nak sentuh tentang yang sahabat kita sebut tadi. Kita buat kerja bagus, kita dah ikhlas tapi pendapatan tak seberapa pun. Tapi tak ke mana pun, hidup cukup-cukup makan. Saya nak sebut di sini. Pertama, apa yang kita buat? Pertama dulu, pentingkan kepuasan diri sendiri. Satisfaction. Kalau kita puas dengan hasil kerja kita, kalau kita puas dengan apa yang kita buat, walaupun ada seorang dua yang tak berapa menghargai, insya-Allah akan ada satu hari nanti orang yang lain akan menghargai. Di luar sana, saya nak sebut di sahabat-sahabat di luar sana. Kalau di sektor swasta, kadang-kadang dia tak lihat pun sijil. Dia tak lihat pun ijazah. Dia lihat kemahiran, dia lihat pengalaman. Kenapa? Sebab pengalaman itu sebenarnya cukup berharga. Orang yang berpengalaman, dia akan berdaya saing untuk lebih maju. Jadi pertama, kita kena set dalam diri kita, buat kerja untuk kepuasan diri sendiri dulu. Buat kerja yang terbaik, buat untuk kepentingan, untuk kepuasan diri sendiri. Saya nak sebut, ada kadang-kadang contoh ni, tak ada betul tak betul. Mungkin betul kot. Kadang-kadang bos di pejabat arahkan anak buah buat satu tugasan, alah tak apa. Bos atas suruh bos yang kecil, bos kecil pun suruh anak-anak apa pekerja-pekerja di bawah, tak apa, buat asal siap saja. Akhirnya kesannya organisasi tersebut akan ketinggalan. Kesannya organisasi tersebut akan ketinggalan. Jadi vaksin utama pertamanya lah bagi saya ialah buat sesuatu pertama untuk kepuasan diri sendiri. Kalau kita fikir yang itu, seandainya orang lain tak hargai, tak apa, aku puas dengan apa yang aku buat. Kalau kita sendiri tak puas dengan apa yang kita buat, saya cukup pasti orang lain juga pasti tak akan puas dengan apa yang kita buat. Kita sebagai budaya yang bercampur-campur, masyarakat majmuk, kita dapat belajar daripada kaum-kaum lain. Dan kalau kita lihat kaum Cina, mereka begitu berdaya saing dari sejak bangku sekolah lagi. Mereka akan berdaya saing, mereka akan cuba mendapatkan markah paling tinggi dalam kelas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lihat ini sebagai mereka ingin menjadi hebat, menunjuk pandai dan sebagainya. Jadi kita tak mau buat macam tu. Tapi sebenarnya ini adalah baik untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita nak terapkan sifat berdaya saing itu? Berdaya saing untuk mendapatkan yang terbaik. Okey, pertamanya kita kena sedar bahawa diri kita ni semakin hari semakin membesar bagi pelajar, umur makin meningkat, tanggungjawab makin besar. So kita kena persiapkan diri kita. Kita kena tingkatkan keupayaan diri kita, kita kena tingkatkan kebolehan diri kita, kita kena tingkatkan pencapaian peribadi kita. Jadi macam saudara Terence sebutkan tadi, masyarakat Cina, kita nak sebut di sini satu budaya persaingan, kesungguhan yang sangat tinggi. Tapi saya nak sebut juga masyarakat India. Saya puji. Okey, dulu masyarakat India diterapkan dalam keluarganya, mesti akan lahir daripada dalam keluarga tersebut seorang profesional, sama ada doktor atau peguam. Betul ke Terence? Betul ke Terence? Betul. Saya dengar, saya berkawan dengan ramai sahabat-sahabat saya yang berbangsa India. Akhirnya, minta maaf saya sebut sekarang ni, akhirnya pendapatan per kapita masyarakat India sekarang cukup tinggi, cukup hebat di bawah masyarakat Cina. Kita tak perlu dengki, kita tak perlu rasa iri hati, kerana mereka tanam dalam diri mereka budaya persaingan yang sihat untuk tingkatkan pencapaian diri. Kalau mereka masih ada sikap, alah cukup-cukup makan, okeylah. Minta maaf saya cakap, jangan terasa hati sahabat-sahabat di luar sana. Mungkin mereka akan berada di estate-estate lagi. Betul. Mungkin mereka berada di estate-estate lagi. Tapi oleh kerana dah diterap dalam diri mereka budaya persaingan yang sihat, bangun untuk ubah nasib, kan? Sebab orang lain tak akan mampu ubah nasib diri kita ubah nasib sendiri. Diterapkan dalam minda daripada kecil lagi, masyarakat India dalam satu keluarga mesti lahir seorang profesional, sama ada doktor atau peguam. Akhirnya kesannya cukup hebat. Kita nampak masyarakat India sekarang dia cukup melonjak. Baik, kita jumpa seorang pemanggil yang telah menunggu di talian dari Seremban. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mana Seremban? Ya. Ini dapat saya. Orang Melayu ni berniaga, umpamanya di pasar tani 20 tahun dulu jual petai. Tekan jual petai.
sekarang pun masih jual petai lagi. Tidak mahu meningkatkan ekonomi keluarga. Begitu juga kita tengok kalau orang berniaga dekat gerai nasi lemak, dia kalau nasi lemaknya laku pukul 10 habis, dia tidak akan tambah lagi nasi lemak pada besok hari. Hari-hari, setiap hari dia tahu pukul 10 mesti habis. Jadi dia tidak akan meningkatkan lagi. Adakah kita ni berpegang pada kalau rezeki secupak tidak akan jadi tergantang? Kadang-kadang kita terfikir ke situ pula. Ya. Itu ya. Encik Abdullah, baik, terima kasih. Nasi lemak tadi mungkin kacau resepi. Mungkin kacau resepinya kalau tambah. Cik hebat Cik Abdullah punya pandangan. Saya nak sebut satu tulisan daripada seorang penulis baru. Saudara Hilal Ashraf. Saya bagi kredit pada dia, saya tak kenal pun dia kan. Saudara Hilal Ashraf, tajuk bukunya ialah Fanzuru ataupun lihatlah, terbitan Galeri Ilmu Sinan Berhad. Satu buku yang cukup hebat. Saya baca buku tersebut. Okey, konsepnya rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Dikatakan kita buat apa-apa pun cukuplah. Kononnya buat apa sikit tawakalnya lebih. Saya nak sebut di sini daripada hasil tulisan saudara Hilal Ashraf tadi. Konsep tawakal ni, konsep berserah. Dia kena bermula daripada satu angan-angan dulu. Cita-cita. Daripada cita-cita tersebut kita pasang cita-cita tapi kita dah mula bertawakal pada Tuhan. Moga-moga Tuhan merestui. Langkah kedua ialah berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh sebaik mungkin dengan sedaya mampu yang kita ada. Dalam masa yang sama kita juga terus bertawakal. Dan yang ketiga, barulah kita berserah. Barulah kita berserah. Bukannya belum apa-apa lagi kita dah, Tuhan tak pernah menzalimi umatnya. Kita berada di lapangan yang sama rata, diberi peluang yang sama rata, akal yang sama, panca indera yang sama, diberi peluang pada kita untuk berusaha dan kita perlu berusaha. Saya nak sebut satu rangkap lagu. Saya suka menyanyi. Ya, silakan. Saya selalu sebut pasal saya daripada kecil suka menyanyi. Okey. Usaha dengan doa, masanya akan tiba. Dengan restu ilahi, kelak pasti akan ditemui. Kalau tak silap saya penulis lagu inilah saudara Edri Abdul Halim daripada kumpulan KRU. Kan? Hebat. Usaha dengan doa, berusaha, bersungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa. Tuhan insya-Allah akan sentiasa mendengar kita setiap masa, setiap ketika. Kalau kita rasa kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lebih dekat dengan kita. Berusaha bersungguh-sungguh insya-Allah. Tuhan akan bagi peluang kepada kita, Tuhan akan dengar rintihan kita. Yang penting berusaha dulu. Jangan berdoa tanpa berusaha. Saya rasa itu angan-angan kosong. Dan yang pastinya jangan takut untuk gagal kerana mereka yang berjaya ni dah berkali-kali jatuh bangun. Jatuh bangun. Takkanlah kita sekali jatuh terus kita nak bangun kan. Betul. Bangkit kembali. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami seperti biasa setiap hari Jumaat kita selami jiwa. Dan meningkatkan lagi motivasi diri kita, keyakinan diri kita, semangat diri kita untuk terus maju jaya ke hadapan.